Kan? Ni dah on ke ni? Jangan ambil masa sikit. Okey. Tiba-tiba tak dengar suara tu, risau pula. Ingin diriku jadi seperti mereka agar aku berharga, bisa berbangga. Dulu ku sangka ku kan dapatkan semuanya, kiranya aku salah, ternyata salah. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna, permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta kau kan jadi berharga, hati yang mulia itulah kuncinya. Jadilah diri sendiri. Kun anta tazdad jamala. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ku bahagia bukan menjadi dirinya, tapi apa adanya, hanya adanya. Kini ku jadi jati diriku sendiri, ku rasa ini happy, ya itu pasti. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna, permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta kau kan jadi berharga, hati yang mulia itulah kuncinya. Jadilah diri sendiri. Jadi diriku semampuku, bukan jadi dirinya. Jadi diriku, inilah aku, tidak karena dirinya. Jadi diriku semampuku, bukan jadi dirinya. Jadi diriku, inilah aku,
Kau tak perlu harta untuk jadi sempurna, permata indah hanya di dalam jiwa, bukan. Hai. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dah ramai dah bersama kita malam ni untuk slot yang terakhir sembang-sembang ikut geng ni. Malam ni geng Intuiting bersama kita. Geng Intuiting ni saya okey lagi lah kalau dengan thinking ni saya dah berdebar dah ni, dah lambat ni. Memang saya kena marah ni. Kalau dapat dengan geng thinking geng-geng Intuiting tak apa kita santai. Alright, kita ada isu sikit yang dah alhamdulillah kita dapat atasi isu teknikal line yang tak berapa stabil, hujan. Okey, dan alhamdulillah kita dapat selesaikan. So dah ramai bersama kita, tolong share lagi, tolong tag kawan-kawan supaya kita dapat bersama live ni pada awal. Dan yang bestnya kalau you all boleh komen dan bertanya. Kami bukanlah orang yang banyak ilmu tapi kita berkongsi. Saya lebih kepada berkongsi cerita. Kan sebab cabang ilmu ni luas kan. Okay, so kita berkongsi cerita berkenaan Stephen dan spesifiknya orang Intuiting malam ni. Okay, waalaikumsalam. Dah ramai dah bersama kita. Okay, tanpa melengahkan masa, saya memperkenalkan sikitlah berkenaan kita punya jemputan malam ni, Puan Maznah Ibrahim. Walaupun nama ayahnya Ibrahim, kami bukan adik-beradik, baru je berkenalan sebentar tadi. Okey, Puan Maznah seorang intuiting extrovert berdarah O. Dan merupakan antara orang-orang otai lah juga kan. Sebab apa? Ramai trainer-trainer ni kenal Stephen daripada Puan Maznah. So jadi tak apa, lebih cerita panjang ni Puan Maznah sendiri boleh share lah secara ringkas. Kena cakap ni ringkas secara ringkasnya. Okey, berkenaan pengalaman sejarah awal lah Puan Maznah dengan Stephen ni. Alright, dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Anisha. Boleh dengar Puan Anisha? Boleh. Kita takut kita cakap seorang-seorang. Okay, so secara ringkas ni saya dah berangan dah tu. Siang tadi nak cerita dia punya timeline tu macam panjang kan. Okay, so secara shortcutnya, bila Puan Anisha, shortcut tapi macam nak panjang kan. Bila Puan Anisha kata trainer kenal melalui saya tak rasa macam tu kan. Sebab setahu saya kenal Stevie melalui kawan-kawan saya yang semua dah jadi trainer kebanyakannya. Okey, jadi bila Puan Anisha tanya tadi bila 2016, saya pun check saya punya sijil kan. 2016 tu March. Bila saya check kan, saya sekeluarga telah test Stephen lah. Jadi peringkat awal tu bila ingat balik memang IPN group, kita very close macam adik-beradik. Jadi Kak Azura lah, dia keep sebut pasal Stephen sangat bagus, sangat bermanfaat, personality. So kita ni macam kalau ujian personality tu macam dah biasa, tapi apa beza ni? Pakai fingerprint kan. Jadi saya macam ambil acuh tak acuh lah, dan tak silap saya satu persatu kawan-kawan saya macam dah test lah seorang demi seorang. So sebab kita duduk dekat Perlis, jadi saya senyap je lah kan. Sekali satu hari tu sebab Kak Azura dia PM sebab kita hormat bila orang PM tu maknanya very important. So dia kata Mas bawa lah Stephen ke utara sebab utara tak jejak lagi dia kata. So Mas jadilah penganjur kan. Bawa lah Datuk Bahar ke utara. So sebab permintaan personal tu saya ambil lah sebab saya rasa bila saya fikir kenapa, sebab ilmu ni saya dok fikir keywordnya ialah meluaskan. Sebab intuitif ni sebenarnya dia suka benda yang luas kan. Jadi bila Kak Azura kata kita nak kembangkan Stephen, so kita nak luaskan biar ramai tahu. Jadi Mas tolonglah. Jadi saya tolonglah.
Tapi entah macam mana bila tolong tu saya tak tahu macam mana, saya memang lamsam duit tu. Maknanya saya, suami, anak, sebab anak tu dah 4 tahun dan lebih kepada nak kenal anak sebenarnya. Sebab saya memang ada isu dengan anak pertama lah kan. Okay, so kita organize dekat Sungai Tani. So pertama kali jumpa Dato' Bahar memang terus test lah satu keluarga. So dapat result tu terkejut lah in tweeting extrovert, sebab bila nampak banting tu saya tengok keyword in tweeting tu inovatif kreatif kan, bukan saya. So saya nampak thinking analytical lah. Saya tu ya sebab saya rasa saya sangat analytical sebenarnya, sebab kita otak level atas kan. Lepas tu saya tengok anak, saya kata anak feeling sebab sangat jelas dia punya karakter feeling kan. So bila dapat result masa dia PIS tu, tengok terkejut anak thinking. So sebenarnya sangat lama lah nak fikir untuk terima diri. Dan suami tu saya percaya dia memang kreatif inovatif, sebab suami saya sangat-sangat kreatif. So dari segi dia punya fotografi kan, gambar memang cantik lah. Saya tahu dia memang kreatif. So kita pernah buat produk video untuk basikal, sebab kami kenal dekat kelab basikal kan. So saya tahu dia sangat kreatif. Kalau dia buat presentation pun sangat cantik dan sangat baik kan. Jadi saya tahu dia betul intuiting lah. Untuk saya tak terima kan, macam mana mungkin, sebab saya rasa saya paling tak kreatif dalam dunia. So kawan-kawan ni lah yang bantu, macam Tishi Lin kan, dia kata Mas bukan kreatif yang hands on. Puan Masyitah kan, Puan Masyitah, Puan Nur Haslin kan, dia kata bukan kreatif hands on. Sebab adik-beradik saya empat perempuan, saya anak bongsu. Saya tengok adik-beradik saya yang kakak-kakak ni sangat terror hands on, maknanya pandai gubah, pandai mengait kan. Mak kita pun pandai mengait, tapi kita ni memang tak pandai. Saya kata tak, saya tak kreatif. Lepas tu kawan akan bantu saya, dia kata ingat Mas menang inovasi, saya dapat gold medal kan. Yelah kan, Mas kan banyak idea. So kreatif dekat idea pemikiran. So slowly memahami Stephen tu lah. So bila saya tengok nota, dia baru nak jenguk nota kan, saya tengok bulan 6 tu saya pergi teaching, tematik teaching sebab nak ajar anak. Sebab saya sangat struggle, sebab kita ajar anak daripada bayi kan dengan IPN. So anak ni memang saya macam tak boleh kan. Rupanya sebab anak tu menaklukkan kita kan. So saya tengok nota ni bulan 8 saya pergi parenting. Kenapa pergi parenting? Sebab nak ajar anak juga. Okay, lepas tu bulan 10 saya pergi WSL. And then saya tengok saya stop. Cuma saya repeat PIS dan repeat parenting. Tapi saya stop belajar dan tak jadi trainer sebab saya fokus anak saya masa bulan 10 pergi WSL dekat Genting tu. Dia ada eczema. So saya stop untuk pergi jauh. Saya fokus pada kesihatan dia lah. Okay, itulah sedikit. Panjang juga. Okay. Betul juga. Saya dengar nama Puan Zura tu ya. Sampai hari ni pun saya tak jumpa orangnya. Saya dengar nama je. Kan, kita kena tarik dia. Dia IE juga. IE suami dia IE. IE, husband and wife IE lah. Okay. Sebab saya pun dengar daripada Datuk, dengar daripada ramai juga. Puan Zura siapakah dia? Gitu. Intuiting misteri Intuiting misteri. Betul-betul. Misteri. Alright. Okay, terima kasih Puan. Okay, seterusnya kita buat recap sikit lah berkenaan orang intuiting. Okay, ni Puan nak share sikit ke? Atau nak saya? Boleh cubalah PIS tu sekali dua tu saya pernah present lah. Tapi kalau salah betulkan dia cikgu. Kalau ada master, ada Dato' Bahar ke kan, mana tahu kan. Datuk ada tu. Okay, hai Datuk. Kalau saya senyap tu saya okey. Kalau saya tak okey saya akan tanya Dato' Bahar kan, sebab kita memang hormat cikgu lah kan. Dalam masa yang sama intuiting ni dia ego. Dalam ego tu dia cuba cari jawapan sendiri kan. So far alhamdulillah okey. So kalau intuiting ni maknanya neocortex ni otak level atas. Kita ada otak level atas, level bawah. Neocortex ni bahagian atas, kalau bawah limbik dan otak tengah kan. Dia otak atas di kanan. Dan bila kanan atas tu, kanan kan lebih ke arah kreatif, and then atas, jadi dia mencapah tu sangat jauh lah kan. Jadi dia punya keyword ialah kreatif inovatif. Okay. Jadi kalau saya baca-baca saya nampak II ni lebih pada invention, maknanya dia create new kan. Kalau IE lebih pada innovation. So dalam innovation tu maknanya dia ambil tu dan dia innovate balik kan. Jadi kalau kata macam saya cerita tadi, saya tak rasa saya kreatif sebab saya ingatkan kreatif ialah melukis. Dan kalau buat kerja tangan tu jadi kan, mengait entah apa-apa kan, kerja-kerja kreatif kan. Jadi saya ni tangan tu kejong lah, keras kan. Tapi saya perasan kreatif tu adalah dari segi idea. Idea saya sangat banyak.
Dan bila banyak tu ada tendensi saya lost, maknanya boleh hilang keawangan kan, jadi pelupa. Tu ciri agak ketara lah. Bila dia kreatif, dia banyak benda nak fikir, benda detail tu dia senang terlepas pandang kan. Jadi bila kahwin dengan suami kan, kita dapat tahu suami intuiting extrovert sama kembar, i.e. darah O. Jadi masa baru kahwin 2010 tu saya tengok memang suami saya hilang barang kan. Hilang kunci motor, hilang kunci rumah, belaka hilang kan. Lepas tu kita tengok dia macam tengok diri kita. Sebab masa kita belum kahwin, kita dah tahu dah kita ni memang hilang macam-macam. Kan hilang IC 3 kali kan, hilang basikal 3 kali, belaka hilang lah. Cawan pun letak merata hilang. Mana cawan aku kan. Sampai orang office kata, Mas Nang kau hilang banyak, kau jangan esok kau kahwin ada anak, kau jangan hilang anak. Kawan saya cakap macam tu tau. So saya kata, tak adalah anak tak hilang, saya kata. So far adalah hilang tu tapi jumpa kan. Okey, jadi dalam pada kreatif tu lebih pada pemikiran main kita banyak idea dan benda tu kita akan nak cari alternatif. Maksudnya kita tak nak satu cara je, kami mesti akan nak cari kalau A, kalau B macam mana? Kan kalau C macam mana? Kita tak suka yang fix lah. That's why dalam pada nak kreatif ni dia kena bebas. Dan kalau terikat tu dia tak seronok lah. Jadi banyak intuiting ni saya tengok banyak sendiri kan. Pada observation saya lah, dia banyak sendiri, terlepas kapal, orang dah pergi dia baru nak pergi kan. Dan masa sama dia tak kisah. Dia tak kisah kan, dia tak makan hati orang mengata ke apa kan. Dia tak sentak lah, kalau sentak sebab darah O lah. Kalau I tu orang cakap okay tak apa kan. Sebab kita mudah let go, sebab kita nak pergi jauh ke atas lagi. Itu pada pandangan saya, ini bahasa saya sendirilah Puan Nisha bukanlah trainer mana kita ni. Tak apa, memang saya nak cari perkongsian cerita sendiri sebenarnya. Tak nak benda-benda yang terlalu teori kan. Teori tu pergi kelas jumpa. Tapi pengalaman cerita tu itu jumpa minum boleh. Sebab itu pengalaman yang kita lalui sendiri kan. Alright. Jadi sebenarnya orang intuiting ni kita panggil dia solution provider. Dia provide banyak solution. Pilihlah. Itu dia. Orang intuiting Okay. Seterusnya kita share berkenaan ni. Okay, sebab ada yang tanya ni dekat komen macam mana nak buat ujian ni. Macam mana nak buat ujian ni, boleh contact saya, boleh deal PM lah, PM saya pada nombor yang ada kat situ, dan hujung minggu ni saya akan pergi ke selatan lah, Negeri Sembilan dan Melaka. Boleh contact saya. Okay, sebab benda ni tak boleh buat online sebab beramai tanya ni, masa PKP boleh buat tak test? Memang tak boleh. Kita tak boleh nak minta tolong post jari gitu. Memang kita kena buat bersemuka. Sebab kita akan ambil sampel daripada 10 hujung jari. Okay. Alright, seterusnya dah ramai dah bersama kita. Okay, soalan pertama untuk orang intuiting. Apakah maksudnya menjadi seorang intuiting? Orang intuiting menjadi intuiting, macam mana sepatutnya? Sebaik-baiknya kita intuiting menjadi diri kita lah kan. Sebab pada saya bila kita berada di dalam kotak kita, diri kita, memang kita akan lebih selesa. Kita akan lebih selesa, lebih bahagia dan tak konflik. Maknanya kita kenal diri. Kalau dalam kami counselling kan, saya biasalah psychometric test tu bertulis kan. Jadi kita tahu isu ujian bertulis ni, kita tahu dia akan berubah lah. Kalau 6 bulan lagi saya kata kat klien, cuba test lagi, memang akan berubah sebab awak dah kenal diri dan awak mula nak ubah mana yang awak punya kekurangan lah. Kan, jadi kalau ujian psikometrik juga kita tengok item, dah tahu dah item ni menawarkan ciri altruism kan, ini anartika whatever kan. Okay, jadi bila intuiting, jadi intuiting pada saya yang pertama kita nak kenal diri dan kita berada bila kita kenal diri, kita tahu kita berada di tempat kita. Kan macam kerusi kan, kan metafora kan, intuitif suka metafora, ni kerusi saya duduk, saya selesa lah kan. Kalau saya duduk kerusi orang tak sedap lah kan, sebab dia dah adjust ketinggian apa semua kan. Jadi kita jadi diri kita. Jadi untuk menjadi diri intuiting yang kotak kita luaskan potensi yang ada dalam intuiting. Dan yang bestnya Stephen, kekurangan tu semua ada solusi. Kan dalam parenting pun anak saya menakluki kan, dia tak stop macam tu, dia ada solusi macam mana ibu bapa intuiting, parent leader intuiting, anaknya thinking, dia ada set tu. So ada 25 set untuk parent dan anak kan.
Jadi bila kita kenal diri, kita akan selesa, kita relax dan kita boleh terus pergi jauh lagi. Ni intuitif tengok jauh lagi kita boleh capai matlamat kita lah maksudnya kan. Tapi kalau kita tak jadi diri kita, maknanya kita ada tendensi nak jadi orang sebelah, tak apalah kan. Sebab kita ada, macam saya thinking 40%. Ataupun saya nak jadi macam orang sensing, very detail. Memang saya sangat detail, titik pun saya tengok huruf besar, huruf kecil kan. Tapi memang kita akan penat. Kita akan penat bila kita ibaratnya menyamar, kita pakai mask orang lain. Tapi kita akan lebih selesa bila kita menjadi diri kita. Itu secara kesimpulan lah apa maksud intuiting menjadi intuiting. Saya rasa lain kot cara saya sebut. Boleh faham tak Puan Nisha? Okey. Betul tu. Sebab apa intuiting ni kadang yalah sebab idea dia banyak kan. Dia punya idea tu kadang orang tak boleh baca. Betul. Dan kata orang lain dia nak faham diri sendiri pun pening. Ini saya dapat lah daripada bila saya buat test dia nak faham diri sendiri pun dia pening. Orang intuiting ni. Sebab idea dia banyak. Okay. Nak pula kalau intuiting yang berada dalam environment thinking. Kebanyakan orang intuiting akan hilang intuiting dia. Ini yang saya jumpa lah. Ini memang kes-kes yang betul. Memang dia hanya teringat bila saya share balik orang intuiting macam ni baru teringat masa kecil dulu dia memang suka seni. Tapi bila dah parent suruh kau belajar, ambil ni, dah berada dalam kelompok pensyarah, kena buat research yang macam orang thinking semua. Jadi dia tak sedar dah intuiting tu. So bila orang intuiting nak jadi intuiting, dia kena yalah cari kerusi dia tadi balik lah. Kan? Duduk kat kerusi dia balik tu. Saya pun darah B pun boleh tahan juga metafora dia. Faham. Okay. Alright, seterusnya. Ramai dah bersama kita. Okay, seterusnya. Okay, ni saya just nak share saya punya kelas online. So siapa yang tak dapat komit untuk kelas yang offline boleh hadir ke kelas online. Dan yang bestnya sebab kelas online ni saya akan share kat dalam grup khas, you boleh ulang-ulang lah tengok. Dan saya, walaupun saya buat kelas online, saya suggestkan you orang untuk datang offline juga. Bila-bila saya buat kelas offline tu. Sebab yalah permasalahan personality ni dia dynamics tau, berubah-ubah, bergerak sambil kita lalui, kita jumpa benda yang berbeza-beza. Jadi kita tak boleh nak fix terhadap teori yang sama je. So kena pergi dan dengar cerita. Okay, seterusnya. Sebelum tu kita raikan sikit, banyak pula soalan saya dah terlepas ni nampaknya. Okay, ada yang bertegur sapa dalam komen ni. Alright. Puan Syahira, orang yang thinking keheningan sebab environment thinking. Ya. Saya jumpa ramai sebenarnya ni. Orang intuiting yang hilang intuiting dia bila berada dalam kelompok orang thinking. Okay. Kalau kita hilang personality kita, boleh kembali ke pangkal jalan. Soalan. Okay, boleh. Lagi kita share. Tak apa, ada jawapan tu akan terjawab kejap lagi. Tu dia. Bagaimana nak menjadi intuiting sejati dan macam mana kita nak guna potensi orang intuiting tu. Silakan Puan Mazna. Okey, saya dapati soalan Puan Nisha ni boleh tahan juga, dia punya tidak mudah dia bukan straightforward lah, dia broad lah, pada saya broad lah, luas kan. So macam mana intuitif nak jadi, pada saya macam mana nak jadi diri kita yang sejati, memang kena kenal diri. Kenal diri tu dia ada list of karakter, adalah dalam beberapa item tu kita nak faham dan kita nak check diri. Aku dikatakan kreatif. Tak, aku tak kreatif. Masa tu kita denial kan. So kita cari apa yang kreatif pada aku. Dan kita akan mencari jawapan-jawapan melalui penjelasan. Kalau Quran Hudan Bainat Furqan kan. So Bainat tu kita kena cari penjelasan supaya mengesahkan betul. Tapi aku macam ni. Kita argue kan. And then kawan akan kata tak kan must buat macam ni. Jadi bila kita dapat penjelasan tu kita akan mengesahkan item-item tu. Jadi kita akan berusaha untuk menjadi diri kita. Okay, saya bagi contoh lah ya. So kalau intuitif ni dia membayangkan. Terpaksalah keluar nota Puan Nisha. Aku ni kan lupa lama dah kan. Bukan lupa lama. Saya takut saya keluar konteks. Kan jadi
sikit je lah, tak adalah share banyak. Kalau pergi PIS tu lagi banyak kan. So intuitif ni dia membayangkan. Bila kita dah tahu kita ni banyak membayangkan, kita fikir betul tak aku selalu membayangkan. So dalam ayat kita bercakap banyak tak kita guna keyword membayangkan. Betul lah, bayangkan kan. Jadi bila kita tahu betul dan selesa tak? Sebenarnya kita perlu rasa selesa dan gembira dengan set of karakter kita sebab kat situlah kita akan datang kepuasan diri. Cuma saya nak beritahu setiap orang dia punya kreativiti tu berbeza. Jadi kita janganlah membandingkan, oh Puan Mazna intuitif macam ni, saya tak ada pun kan. No. Pada saya setiap orang kreatif dengan cara dia masing-masing kan. So macam kreatif saya bila saya buat training, bila saya fikir kan 2010 kahwin, 2012 dapat anak, 2012 tu saya pindah Perlis. So 2013 tu saya dapat inovasi yang gold medal, tapi 2010 pun ada inovasi juga tapi berkumpulan berjemaah kan. So bila saya datang Perlis tu saya seorang diri, dalam hospital tu saya seorang je pegawai psikologi. Kalau dulu HKL ada 9 orang, ramai. Bila ramai kita boleh menyorok belakang kan, relax kan, meeting kan, pergi jumpa patient. Tapi datang Perlis tu saya seorang, saya kena jadi manager, saya lah jadi ketua unit, saya lah pergi jumpa pengarah, jumpa patient, semua saya. Tapi sebenarnya kat situ lah terujinya intuiting diri saya lah. Jadi ada kawan feedback daripada KL, saya asal KL kan, Mas sejak awak pindah Perlis saya nampak awak lebih menyerlah, dia kata kan. Kita dah tua kan, sekarang dah umur 40 tau Puan Nisha. So saya kata, oh Alhamdulillah, saya kata kan. Saya pun fikir apa yang menyerlahnya apa kan. Saya fikir sebenarnya memang semakin menyerlah bila kita berada di environment. Okay, di environment yang sesuai, saya rasalah. Jadi saya tahu intuitif ni dia punya elemen ialah kayu kan. Kalau kayu tu dia tak fix macam besi thinking sebelah. Anak saya kan semua thinking macam besi kan. So kita kayu ni boleh dibentuk-bentuk. Bentuk apa pun boleh. Jadi Perlis ni memang banyak pokok gila kan. Sikit jalan-jalan sikit ada bukit, ada gunung, ada bukit, ada pokok, banyak pokok kan. Kalau KL memang tak ada pokok. So environment membantu dan intuiting memang saya observe, mungkin tak ada point kat sini, dia memang seorang-seorang dia lebih selesa duduk dalam gua dia. Jadi saya tanya Datuk Bahar dekat WSL kan, betul tak intuiting ni dia suka seorang-seorang? Dia kata, betul, kalau ikut saya, Datuk Bahar kata saya duduk bilik seorang-seorang je. Saya kata, okey, so Datuk jadi speaker ni sebab darah O. Dia kata, Saya kata, saya pun sama, kalau ni nak berehat, pergi genting, saya nak duduk seorang-seorang. Kan maksudnya tak adalah kawan-kawan yang kacau. Jadi bila saya pergi Perlis, saya duduk hospital seorang-seorang. So bila seorang-seorang, saya ada kekuatan kebebasan untuk buat apa yang saya suka. Tu yang bahaya dan tu juga yang bagusnya. Okay. So dalam pada saya dapat tu, saya dapat pengarah yang sangat bagus. Pengarah saya ni Dato' Dr. Nordin bin Ahmad Jaiz ni, dia sangat kreatif tau. Dia punya kreatif tu dia lah yang cipta lagu Syaifah Aini nyanyi tu, burung helang bebas apa tu kan. Lepas tu yang aku nak kahwin duit tak ada, dia yang cipta lagu tau, lagu dan lirik. Dia sangat kreatif. So dia memberi kebebasan pada saya. Bila saya propose nak buat kursus sebab dia ada challenge orang sebelum saya kena buat kursus, adalah satu kursus dan tak sempat buat lah. So saya datang, saya ada challenge untuk buat. So autonomi tu dapat kan. So saya kaji, saya buat, saya propose dan style dia buatlah. Dia trust, tak tahu macam dia trust sebab tengok muka saya jujur ke, saya datang meeting ke apa kan. So dalam pada trust tu saya pun buat lah, dalam pada okay, dia percaya, saya pun buat. So saya buat tu tak saya buat berapa kali, saya buat 10 kali. Saya buat 10 kali benda yang sama ulang-ulang, tapi setiap kali saya ubah modul sehingga saya fine tune ke 10 tu memang cantik sampai tak ada komen dah. Sebab saya baca komen doktor-doktor saya kan, slot ni ngantuk, slot ni penceramah tak faham kami doktor, dia bukannya duduk kerja shift, dia kerja 8-5, tak puas hati pengurusan masa. Saya cari pengurusan masa tu doktor pakar saya, Dr. Sazali kan. Lepas tu mengantuk kan, ni. Okay, saya ubah yang mengantuk tu saya pergi petang. Yang pagi tu saya bagi macam ni kan. Lepas tu adalah saya ubah. Even makanan pun diorang komen, saya cari make sure makan sedap. Saya ada kat Yam tu memang makanan sedap dan dia bila tukar caterer datang lambat memang orang komplain. So saya make sure saya punya caterer adalah tip top. So bila saya ubah even modul tu tukar penceramah, saya tukar depan pergi belakang kan, saya punya yang kali ke 8, 9, 10 dah tak ada komen. Memang tip top, Alhamdulillah. Okay, so maksudnya macam nak jadi tu, mana environment macam Puan Nisha kata tadi lah. Maksudnya environment akan bantu kita untuk menjadi diri kita dan kita berkembang. Tapi apa kata kalau kita tak dapat environment tersebut? Pada saya yang intuitif ni kan, dia otak dia divergent dia mencapah kan. Saya kata tak ada mustahil untuk kita menjadi diri kita walaupun kita di environment yang katalah intuiting, di environment thinking.
Contoh kita dah kerja 8 sampai 5. Kan kita ada 5 sampai esok 8 pagi. Kan kita ada Sabtu Ahad. So kat situlah kita nak balancekan balik kita punya passion. Passion tu ialah diri kita kan, yang kita minat kita buat lah. Bila Betul? kita buat kita akan balance dan kita ada akal kan, kita boleh fikir okay yang ni saya buat kerana saya jadi thinking sekejap 40%. Bila saya baca detail staff punya proposal ke apa kan, atau jadi cikgu student kan, kita jadi sensing. 20% pun walaupun kecil, saya nampak sangat powerful. Sebab bila saya pergi tematik teaching, saya surprise. Saya tengok segala yang di-present tu, macam saya. Saya kata, aku sensing ke? Tak, aku intuiting kan. Sebab rupanya cara saya belajar ialah cara sensing. So kita jadi sensing tak apa kan. Lepas tu bila nak berceramah ni jadilah darah O tu, saya jadi feeling yang 40%. So saya rasa saya happy je. Cuma sebab kita kena ada ilmu, kita tahu setiap ciri 5 tu, tapi insting kita tak lah kan, kita ambil 4 ciri tu, kita tahu kita ni berada di mana. Macam Puan Nisha saya tengok tiap malam, tapi saya tak tengok live sebab saya tak sempat kan. Maksudnya bila kita tahu kelebihan darah tu kat situ, kita jadilah. Kan kita jadi darah O 40%. Kan jadi macam Puan Syahirah ni kita kenalkan intuiting kan. Katalah environment darah T, tak apa kita jadi T 40%, sementara sebab kita ada reason. After that, kita akan come back menjadi intuiting. Buatlah. Even dalam environment T pun, saya rasa kita boleh kreatif. Walaupun saya jadi pensyarah lah contoh kan, yang environment penuh nak research. Yang saya tahu intuiting sangat bagus buat research, yang saya faham lah. Kalau saya tengok intuiting ramai duduk dekat unit quality. Kan, bila saya pun masuk HKL tu memang bos letak saya dekat quality. Suka buat research sebab kita nak cari ilmu tu, nak korek-korek, nak cari jawapan kan, macam thinking kan. Tetapi kat situ kreativiti kita akan terselah, kita akan bantu. Kita akan bantu dari segi mungkin carta, kita punya dapatan data tu kita boleh buat PowerPoint yang menarik kan. Jadi saya rasa tak ada isu apa-apa pun kalau kita duduk di environment sensing ke kan. Mungkin stres sedikit, tapi bila kita kenal diri, kita ada coping skill untuk kita manage kita punya stres tu dengan kita activate kan kita punya kelebihan tadi. Dan capailah kebaikan anda sebab hidup ni kita yang pilih kan. Kalau kita pilih stres jadi stres, kalau kita pilih happy jadi happy je kan. Betul, yang pentingnya apa yang kita buat tu kita kena buat dalam keadaan kita sedar dan ada ilmu. Betul? Sangat betul. Isunya bila kita tak sedar dan tak ada ilmu. Sangat bila tak tepat. sedar, kita akan ikut je environment. Kan? Betul. Je. Bila tak ada ilmu, kita tak tahu bila masa kita nak tukar diri kita jadi sensing ke thinking ke keadaan. Kalau kita tahu situasi tu adalah orang sensing, yes, kita kena buat. Contoh saya banyak guna darah B untuk buat design-design semua. Saya dah tahu bukan kekuatan utama saya buat sekejap-sekejap. Orang boleh buat 2 hari, saya buat 2 minggu. Satu design. Tapi kita tahulah. Supaya kita tak stres. Itu yang pentingnya ilmu. Itu yang kunci lah saya nampak apa yang Puan Mas ceritakan. Contoh kan macam semalam saya tengok sensing lama sejam setengah kan. Kita ada isu cepat boring. Kan sebab kami ni cepat boring tu yang ngantuk kan. Okay, saya tengok, saya rasa saya tak okey je, saya stop, saya pergi tengok Instagram kan, saya pergi baca Telegram, pergi baca WhatsApp, and then saya come back sebab saya ada niat nak habiskan sesi sensing sebab saya nak faham orang sensing ni kan. Jadi maksudnya kita tahu isu kita tahu kita punya kekurangan tu sebab apa. Saya ngantuk sebab apa kan, saya malas sebab apa. Tapi kita hargai ilmu dan kita hargai setiap orang punya kelebihan tu sangat-sangat amazing. Saya sangat kagum dengan orang sensing kan. Saya sangat kagum dengan orang thinking kan. Orang feeling pun saya sangat kagum. Semua orang sangat-sangat hebat kan. So kita jadi diri kita yang hebat tu lah kan. Yes, berbeza. Memang berbeza lah. Bila saya handle live ni pun yelah semua jemputan tu berbeza. Ini saya nak share pun introvert, extrovert ni pun beza. Betul. Bagi saya yang mengacara, sebab tu ada masa saya terpaksa letak kiri kanan gambar, ada masa saya biarkan seorang-seorang, ada sebab. Saya tak biarkan tanpa sebab tu. Hebat orang feeling. Dia ada sebab tu. Okay. Right, seterusnya. Dah ramai dah. Okay, Dr. Shanaz, betul ke orang intuition selalu terlupa? Sangat betul. Mana cara-cara pemazan untuk mengatasinya? Gitu. Okay, sangat terlupa tu sangat berlaku kan. Macam saya kata yang suami saya pun hilang kunci and then dah
tua-tua dah umur macam ni pun kadang kata macam mana boleh lupa, kita marah kan, geram, kenapa boleh. So lepas tu saya kata okey, sebab ayah panggil suami ayah yang tweeting kan. So tak boleh jadi alasan. Suami saya sangat problem solver kan, dia sangat kuat in tweeting dia. So kami akan make sure tak lupa tu dengan cara kami ada whiteboard. Whiteboard bukan kecil tau, whiteboard besar gajah, sebesar-besar alam kan, supaya idea tu bila datang kita sempat mencatatnya dan kita ada ruang lebih untuk kalau idea tu datang lagi. Sebab kalau kertas kecil, idea tu tiba mencurah-curah, ya Allah kertas tak cukup. Tapi ada je kawan-kawan saya yang kata, oh traffic light tengah stop sekejap, dia ada idea, dia ada pen dan buku dekat sebelah sebab nak catat. Jadi untuk intuitif yang sangat pelupa ni, kita perlu ada mekanisme cara untuk mencatat sebab kita tahu kita akan lupa. Tapi saya bila saya pergi kursus kan, saya catat for the sake of mencatat lah. Lepas tu memang hilang nota tu, tak tengok balik dah. Sebab dia seolah-olah macam duduk kat sini. Dan kalau penting kita ambil, tak penting kita biarkan. Cuma yang tak penting tu kalau nak check balik kita akan carilah nota-nota lama untuk baca kan. Tapi saya rasa saya sangat selektif. Saya rasa mungkin lah kalau Puan Nisha boleh tengok orang intuitif. Bila selektif tu sebab tu bila ceramah tu dia tanpa sedar kan, ngantuk. Banyak teori kan. Saya tak nak mengantuk tapi fikiran tu dah ada automatik. Saya memang tidur dari pagi sampai petang. Saya lah kan. Okey, balik pada soalan pelupa tadi. Jadi kita bila saya sedih saya pelupa, kawan-kawan saya akan kata, Mas, intuitif bukan pelupa. Intuitif ada benda lain yang lebih besar dia nak fikirkan. Yang dia nak layan, dia punya idea-idea kreatif tu. Jadi benda-benda kecil tu dia akan tendensi terlupa. Jadi biarlah alangkah baiknya kalau dalam organisasi kan saya ada orang sensing yang membantu saya dari segi dia punya sistem lah kan, sistem mungkin report dia, catatan, checklist dia kan. Tapi kita tak ada staff, kalau saya individu kan. Jadi saya tengok suami saya kan intuitif yang sangat bagus. Dia ada mekanisme catatan dan dia jadi thinking lah. Dia bila buat checklist and then dia tick tu dia kata satu kepuasan. Bukan senang nak satu tick sebab kita ni senang pergi ke tempat lain, tiba-tiba datang lain kan. Jadi saya ada 4 checklist pun nak habis 2 tu, hebat gila lah kan. Jadi adalah cara-cara bila dalam tematik teaching tu saya nampak membantu sebab fokus kami ialah last sekali. Kami mula-mula ambil yang semangat dulu kan, lepas tu baru yang senang, lepas tu baru dah kami akan fokus. Jadi kami perasan saya dengan suami, kami mula fokus bila petang-petang dan nak ambil anak pukul 5 tu, pukul 4:30, 4 tu sampai 5 saya boleh buat kerja laju. Tapi bila fokus tu setengah jam memang siap. Pagi sampai petang tak apa aku buat kan. Melayan ni sebab dia macam fokus tu tak datang. Dia kena layan dulu, layan benda lain kan. Okey, balik pada pelupa tadi, betul kami pelupa kerana kami sangat banyak benda nak ingat, nak layan kan, idea-idea tu datang bertebar-tebaran kan. Jadi benda kecil kita senang lupa, tetapi sebab kami ni selektif, ada benda yang kita ingat memang ingat gila lah. Memang ingat betul-betul. Ada benda tak ingat memang sorry lah, tak ingat kan. Nama pun tak ingat, aduh kan bila nak layan bercakap tu. Oh ya Puan, sebut Puan tu standard kan. Kalau sebut salah nama habis kan. Dia ingat nama kita, kita ingat nama dia. Tapi pandai-pandai lah kita berkomunikasi kan. Tu masing-masing lah kan. Orang feeling pun sama kan. Guna darah. Right. Kalau saya pun dalam kelas saya tak sukalah guna perkataan pelupa tu. Saya cuma katakan orang intuitif ni dia pemikiran dia dah ke depan. Dia adalah orang masa depan kita panggil. Menyebabkan yang sekarang dia terlepas pandang. Itu ayat orang feeling gitu. Cik menjaga hati. Kan? Saya cakap tu orang lain kau intuitif pelupa dah. Saya banyak judgement tau, jahat saya judgement. Saya ni teruklah pelupa kan. Saya marah diri saya. Tapi kawan saya thinking Cikgu Lin, Mas, intuitif bukan pelupa kan. Intuitif ni sebab dia banyak idea kan. Jadi benda kecil dia akan senang abaikan kan. Tapi tengok kelebihan. Jadi saya bertuah lah, ada kawan yang hebat-hebat kan. Dia bantu saya bila saya konflik, saya tanya mereka okey kan. Right. Okey. Ramai mengaku ni dia orang intuitif memang suka seorang-seorang Lone Ranger. Ramai kan? So Puan Nisha boleh tengok betul tak, kami ni memang Lone Ranger sebenarnya. Kita malas nak kecoh-kecoh sebab bila kita layan orang, kita punya idea yang ke depan tu tak boleh nak layan. Idea depan tu penting kan, kita nak beranggan apa kan, kita ada benda kan. Jadi bila orang leceh-leceh kan, kita tinggal je. Senang buat seorang sebab kita bebas. Pada saya lah, seorang kita bebas
Jadi kita boleh buat cara kita, autonomi tu. Jadi kita happy lah. Tetapi kita pun tahu skill management dalam pengurusan kan, dalam teamwork kan, ada certain things kita kena slow down sebab kita nak bawa mereka bersama. So ada setengah benda tu saya akan slow down dan saya akan coaching lah staff saya yang sensing bagus tu. Saya puji, saya ajar dia habis-habis intuitif pentingkan kualiti tau. Kita ajar elok-elok supaya dia bagus 1-2 kali and then kita boleh lepaskan. Sebab kita ni suka dilepaskan, kita pun akan lepaskan staff kita bebas. Maksudnya saya ada budak praktikal kan, kita punya trust tinggi. Okey, adik kena bagi ceramah ni, adik buatlah cara bagaimanapun akak tak kisah, buatlah ikut kreativiti awak. Lepas tu kita biarkan dia ibaratnya berenang di lautan, metafora kan, intuitif dia suka bagi metafora, biarkan berenang di lautan tapi kita ada kat situ untuk support. Tetapi sebab saya percaya dia pun yang ada potensi, saya biarkan dia buat sampai habis walaupun dia menggeletar ke apa, selagi dia tak minta tolong apa, dia akan, sebab dia akan grow, dia akan develop dia punya confidence bila dia sebab saya percaya setiap orang ada capacity, ada capability untuk cope dengan dia punya stres, dia punya apa-apa. Tapi kita berada dekat situ. Sebab tu dalam parenting pun sama, kita akan bagi anak mengalami. Bila kita bagi parenting kan, kita surprise dengan parent thinking macam ni, okey lah sebelah kan. Parent sensing seberang memang luar biasa lain, memang menakjubkan dia punya peraturan, memang wow, sonok juga duduk kat sana sebab dia sangat in order, sangat kompartmen ni, bahagian makan, bahagian tidur, wow. Tapi hakikatnya tidak, kami memang boleh makan depan TV kan, boleh tidur di ruang tamu dan kita angkatlah pergi bilik tidur kan. Kita punya fleksibel tu sangat-sangat luas lah dan kita akan bagi anak mengalami. Dalam mengalami ni sesuai untuk anak bawah 6 tahun lah, maknanya kalau panas bagi dia rasa panas, nak rasa sudi, nak rasa berat bagi dia rasa. Dah rasa baru dia tahu, oh panas lah mami, so dia kenal hot tu macam mana. Sebab kita bagi anak mengalami. Dan kita pun suka dapat kebebasan, dibiarkan peluang dan kepercayaan untuk buat cara kita, walaupun kita salah, kita buat salah tak apa, tapi dia support kan, dan kita akan grow. Macam itulah. Sebab orang intuiting ni dia sangat suka grow, macam dia punya ni lah tadi, elemen kayu tu kan grow, bercabar naik. Itu dia punya represent. Sampai meja pun kelakar tau, meja kan meja kayu, warna coklat. Mana ada alas, tak terfikir pun nak kena alas. Sekali pergi rumah kawan sensing suami isteri, cantik juga ayah, meja dia ada alas, bunga-bunga, kemas juga cantik. Lepas tu setiap tempat duduk makan ada yang alas makan tu kan, yang pinggan tu 4 segi tu. Lepas tu tanya suami, nak ke? Mami rasa cantik juga. Saya dah confused kan. Tak payah, abang suka kayu memang kayu kan. Okey lah, senang mami, tak payah fikir pasal alas meja sebab suami intuitif sama kan. Saya akan meminta suami membantu mengesahkan sebab suami saya memang lagi intuiting dari saya lah. Saya ada banyak faktor sebab kita perempuan kan, perempuan ada emosi banyak, 9/10, jadi kita banyak guna darah. Kalau suami tu emosi dia sikit je, 1 daripada 10 tu kan, 9 tu akal kan, jadi dia memang intuiting betul. Alright. Okay, panjang kat dalam ni. Tak apa, ramai trainer kita kat dalam tu. Boleh tolong bantu juga jawab je. Takut saya dia terlepas juga ni sebab banyak juga komen-komen soalan . Okay. Kalau boleh kita teruskan dulu, nanti saya akan select lah. Okay, ni dah tadi. Alright, kalau boleh Puan Masnah share lah berkenaan e-book kan ni. Okey. Tapi tak ada link kat situ kan? Okay, tak apa. Ni cerita-cerita je lah. Ramai dah beli tapi mungkin ramai tak pernah tahu kan? Ada? Okey. Jadi dalam link tu saya bagi dekat Puan Nisha dah, tapi yang tu tak ada link. Link dia hypnoscript.cc kan. Siapa yang tahu boleh tolong type ya. Bila saya kaji, saya suka mengkaji kan. Okey, saya bukan senang nak tulis buku tau. Bila saya pergi tematik teaching kat Shah Alam tu, saya cakap Dato' Bahar kata, Masnah pergilah trainer. Tak boleh lah Dato', saya punya impian nak buat e-book ni tak selesai lagi. Saya jadi sakit hati kan. Dia kata, awak upah je orang sensing untuk tuliskan untuk awak lebih kurang lah. Maksudnya tolong type benda-benda mechanical sikit, benda technical kan. Saya kata tak boleh, kepuasan saya, buat sendiri saya kata kan. Jadi memang saya bekerja keras juga, bukan senang kan sebab kita ni susah nak fokus, susah nak buat kerja sampai habis kan. Jadi memang saya cuti kan, cuti tak kerja ni untuk habiskan menulis kan. Jadi bila saya kaji balik, ibu tak nak marah anak tu lebih kepada emosi, darah O saya.
Sebab saya pun ada isu kan, marah anak bila anak 2 tahun tu dan anak tu menakluki kami kan, jadi saya ada isu kan, walaupun saya sangat penyabar acu saya ni maksu kan yang sangat friendly dengan kanak-kanak anak buah, tapi bila anak sendiri kita ada isu. Walaupun saya seorang kaunselor kanak-kanak yang sangat disayangi oleh kanak-kanak saya dan sangat sabar buat play therapy, tapi bila anak sendiri kita diuji kan. Jadi tak nak marah anak tu lebih kepada darah O saya. Hypnoscript tu lebih pada intuiting, sebab intuiting kan dia punya kata kunci ialah kata. Jadi bila saya tengok balik sesuai lah, biarlah saya bantu ibu-ibu semua buat perkataan yang membantu memudahkan ibu bapa thinking. Mungkin dia tak ada idea nak cakap macam mana kan, sensing pun mungkin dia sangat formal ayat dia whatever kan, feeling mungkin terlanggar kata boleh menyentap hati anak. So biarlah intuiting bantu anda untuk cara bercakap dengan anak dengan keyword-keyword yang penting. Contohnya macam anak tu dia bercakap tak benar kan, jadi ibu kata anak saya menipu. Macam mana nipuan? Saya kata yang pertama kita betulkan mindset, anak bukan menipu, sebab menipu ialah label. Kita kata anak tidak bercakap benar. Jadi cara kita cakap dengan anak, kita cakap dengan anak, mama suka anak mama ni bercakap benar. Kan, dan mama dapati abang bercakap tidak benar. Nampak tak? Sebab benar-benar ni kita nak lead anak, dan NLP kan nak lead anak kepada bercakap benar. Jadi ada banyak keyword dalam tu membantu ibu bapa untuk mengucapkan perkataan yang betul lah. Sebab intuiting kan terror kata, jadi kenapalah aku bawa ibu ni? Oh, sebab itu intuiting. Dia memang terror perkataan. Terror perkataan tu sampai dia boleh susun ayat, dia boleh bantu orang untuk komunikasi, ada certain keyword pemberat dia berbeza kan. Itulah yang saya come out dengan that book lah. Ibu je Puan Nisha, bukannya buku hebat mana pun, ibu kecil-kecil je, cintalah. Ui, ibu saya dah lama bercita-cita nak buat ibu tu. Kan, kita macam cerita kan, saya ada. Cerita. Yes, Sebab darah idea tu ada. Ya. Ada juga. Puan Nisha, idea saya berjuta-juta. Saya punya ibu tu ibaratnya macam banyak nak buat, tapi saya punya kemampuan memang susah nak fokus buat sampai habis Puan Nisha. Saya ada banyak idea. Bila orang tanya kan, kita konsult, kita memang dah ada jawapan yang sama berulang. Kalau lah orang tu boleh dengar ulangan tu kan, tak payahlah kita. Tapi hakikatnya manusia tak sama cara dia terima jawapan kita kan. So standardized tu ialah ibu. Itu pun ibu tu bukan tulis je. Saya ada video, saya ada gambar kan. Kalau tak saya pun boring. Kalau orang kata ibu yang siri 1 tu sangat pendek, tak puas baca. Saya kata memanglah support group membantu banyak. Sebab dekat support group tu ada banyak soalan lain dan banyak saya coaching, saya jawab secara audio kan. Kat situ diorang belajar banyak lah. Sebab bukan senang nak habiskan kerja Puan Nisha, buat kerja tak habis semua. Baca buku pun tak habis. Beli tu seronok-seronok je nak bagi, aku beli buku. Tapi nak baca sampai habis. Bercinta. Singkan Saya pun masa PKP, berapa banyak ibu saya beli. Saya dapat link, saya tak buka pun link tu. Betul. Kan? Jadi bila kita faham, pembeli ibu kita ramai tak buka tau. Kadang 2 tahun lepas tak buka, baru tanya link mana. Kita dengan sabarnya melayan sebab kita tahu dia macam kita. Bila ada offer je RM30, beli sekarang sebab for the sake of kejar kan, ataupun nak cukup, ataupun kadang ada offer tu darah O kan, darah O rasa kena ambil, ataupun Puan Masnah ni ibu dia best, kena juga ilmu. Tapi tak buka pun kan. Tapi kita faham, sebab kita faham Stephen, kita faham karakter orang biasa, kita layan je dengan sabar kan. Lama-lama memang okey lah, alhamdulillah je. Betul. Macam saya pula, ibu saya semua ada tajuk je, sampai sekarang tak diisi. Sampai sudahnya kita dah tahu, bila saya dah tahu memang tak jadilah ke laut lah. Tapi kalau Puan Nisha, Puan Nisha betul, audio pun okey. Rakam je, okey. Cari ghost writer kan. Betul. Saya yakin ada banyak solution ghost writer apa semua kan. Saya tak ingat ada satu sistem tu audio je kan. Saya tak explore lagi lah. Tapi suami saya kan explore ilmu kan. Jadi dia ada banyak tool yang dia beli akan membantu saya memudahkan buat ibu. Dia adalah cara-cara tu kan, even ada yang boleh transfer daripada Facebook penulisan pun dia dah siapkan, masuk je jadi ibu kan. Tapi benda tu pun tak sempat buat sebab benda tu memang saya kena hire ataupun upah orang sensing lah yang setia dan dia boleh duduk buat berulang-ulang, tak boring, dia buat sampai habis kan. Macam itulah lebih kurang. Betul, itu yang bestnya tu. Bila kita faham ni, buat apa nak stres kan? Bukan kekuatan kita, buat apa nak stres? Outsource je. Betul, outsource. Kan, gitu. Alright. Ada apa ya? Ada soalan ke tu? Dah terlepas banyak je nampak. Alright, sekejap. Tak apa, nanti saya cek lagi.
Sambil-sambil tu ya, okay, kita pergi ke soalan yang seterusnya untuk intuiting malam ni. Soalan ni, macam mana ilmu Stephen ni bantu orang intuiting dalam uruskan cabaran? Apa cabaran yang dilalui dan memang guna karakter intuiting tu? Macam mana nak mengatasi tu? Baru sekarang saya berfikir soalan ni. Okey, cabaran Saya ingat lebih kepada cabaran. Macam ni. Isu last minute tu cabaran besar saya lah. Jadi dulu rasa bersalah buat last minute. Rasa bad lah, very bad kan. Sebab bila last minute kita hantar and then kita dapat result saya so far alhamdulillah memang okey lah kan. Kita dalam hati berkata kalaulah, mulalah kan syaitan, kalaulah aku buat awal, aku akan dapat lebih elok. Kan. Jadi simple je, saya kan macam malas nak, dah jadi intuiting ni malas nak fikir banyak kan. Simple je. Bila kita faham dan terima kita intuiting, jadi dalam mengurus cabaran ni, segala kekurangan yang tu saya akan guna untuk sebagai positif lah. Saya memang sangat positif kan. Contohnya macam kawan-kawan saya akan bantu Mas, intuiting dia last minute dia adalah terbaik untuk dia. Jadi intuiting last minute adalah okey. Kan, jadi so far cabaran saya yang last minute dan datang lambat, punch card apa semua kan, dia tak jadi isu banyak. Sebab saya tahu saya. Contohlah saya ada talk esok kan 2 jam kan. Topik baru kan. Saya kena study lebih sikit. Tapi kalau topik sama, saya boleh buat malam ni, esok saya present ataupun 1 jam sebelum talk saya boleh buat last minute tu sebab benda tu dah bermain dekat minda saya. Jadi saya tak nampaklah cabaran tu sebagai halangan. Cabaran tu sangat menarik untuk intuiting yang ada kekurangan tu sebab kita tahu cara nak tackle. Macam last minute intuiting adalah terbaik untuk dia. Tapi kalau sensi last minute dia akan jadi susah hati kan sebab dia perlu prepare. Jadi benda ni buat saya tak jadi susah sangat lah. Kedua, kalau cabaran anak tu sebab anak thinking menakluki, saya nampak kelebihan kita yang kreatif ni membolehkan kami handle anak thinking yang menakluki ni dengan cara kita ada je jawapan kami lah mencapah kan dia punya divergent tu. So ada je idea. Ayah lupa je. Kan Fatih dah kata nak ni. Oh, idea kan banyak. Oh, ayah ni. And then kita storytelling kan, hipno anak kan. So anak pun terima kan. Jadi konflik tu memang sentiasa ada sampai anak saya umur 8 tahun pun masih ada banyak cabaran dia memang banyak lah. Tapi so far bila tanya suami macam mana anak kita cabaran menakluki kita, suami saya tu okey je, boleh handle, tak ada apa. Sebab mungkin intuiting melihat possibility. Sentiasa ada ruang menambah baik, menambah tak tahu kita tanya pakar. Kalau tak tanya maknanya kita boleh handle lah kan. Sebab kita punya resource banyak. Kita tahu orang ni pakar apa, orang ni pakar apa. Kita just tanya, tak ada masalah kan. Dan kita pun pergi kursus banyak, kan. Dah mula untuk kita come out dengan cara kita tu yang tiru Vasi tu. Kita boleh tiru teknik strategi tu tapi kita akan inovasikan ikut kesesuaian rumah kita. Jadi so far tak ada isu banyak lah Puan Nisha. Dia akan jadi isu bila tak kenal diri lah yang saya nampak. Bila saya tak kenal diri memang saya banyak gundah gulana. Contoh macam saya tidur kat universiti dulu kan, saya gundah gulana sampai kawan saya kata, Mas aku pun tak cukup tidur tapi aku takkan tidur dalam kelas macam kau. Kau ada penyakit kot, pergilah jumpa doktor. Saya memang sedih sangat sebab saya punya tidur tu Puan Nisha bukan tidur sikit-sikit tau. Tidur dia meliang lintuk. Macam memang kawan saya kata, Mas macam pokok kelapa. Saya punya meliang lintuk bulat, pak, bila sedar je otak rasa kebas kan. Lepas tu kawan urut-urut, bawa air masak, minum air kopi, gula-gula, sour yang masam kan. Last kali saya jumpa doktor lah masa SEM 1 kat universiti kan. So doktor kata tak ada apa, doktor gelak kan. Lepas tu check darah sihat walafiat. Lepas tu doktor bagi B complex untuk energi. Lepas tu apa dah saya tak ingat kan. Tapi tu je lah kan, saya sihat. Tapi kan ubat saya walaupun saya tidur dalam kelas sepanjang tu, saya tiba-tiba jadi best student. Dan nama saya tertampal kat fakulti kan. Jadi orang tanya, siapa Mazna Ibrahim tu? Siapa tu? Yang buat tidur tu? Aku macam mana? Tak tidur tu. Alah kan. Lepas tu berkerumun lah orang datang. Macam mana awak belajar? Awak tidur? Saya memang tak belajar lah sebab saya tidur. Tapi malam sebelum exam esok tu saya belajar.
Tapi sebab saya rasa bersalah saya tidur, saya salin nota sepanjang semester, saya salin nota. Saya terpaksa pergi library, saya salin nota kawan kan. Tapi lepas saya nota, saya tak buat apa-apa dah. Tapi nota saya cantik lah, dan nota tu tulisan sangat kecil. Kalau macam ni kan kita boleh lipat 2. Lepas tu dalam separuh page ni ada banyak semua benda. Jadi bila semua benda nampak semua, sebab intuiting dia tengok konsep dan menyeluruh. Dia tengok, dia tahu dah. Jadi bila exam malam tu kita pergilah study kan. Exam boleh nampak saya lah, lain orang lain saya boleh nampak photographic memory macam sensing. Saya kan macam sensing bila study kan. Saya nampak muka surat tu kiri kanan, saya boleh nampak, saya jawab. So lepas tu kawan semua pinjam nota saya photostat. Jadi saya rasa sedih sebab tidur tu cabaran besar lah hidup saya tu. Saya rasa terubat lah bila dapat best student tu. Dan saya rasa macam Allah ni sayang kat saya lah. Jadi saya dah tak sedih dah. Saya bangga walaupun saya tidur saya result okey. Tapi saya masih mencari jawapan. Dah kerja pun saya masih tidur dan ceramah semua kan. Kenapalah aku, tapi bila kerja okey lagi kan. Okey, tapi kadang-kadang malu lah juga kan. Tapi bila Stephen saya lega. Stephen membantu saya memahami. Memang tidur lah antara ciri. Tapi suami saya tak tidur. Saya je tidur dalam kelas. Tapi saya jumpa spesies saya. Doktor-doktor saya pun ada. Tapi dia skor. Sebab yang saya perasan masa kat universiti kan saya tidur. Lepas tu next class lecturer nak bagi quiz 5%. Saya dah gundah gulana. Ya Allah, macam nak jawab quiz ni, nota yang kelas lepas tak sempat salin. Kan kita seminggu 2-3 kelas, 3 kelas kan. Macam mana ni, saya dah berdebar kan. Tapi dah kena jawab soalan tu saya jawab. Saya jawab tu macam hentam. Rasa-rasa tu yang mungkin sixth sense. Sixth sense tu masa depan, tapi ni sixth sense lain kan. Rasa-rasa jawab macam ni, saya pun jawab. Saya jawab, saya pun pulangkan kertas. Masa kertas tu berjalan pergi depan, lecturer sebut jawapan. Saya terkejut, jawapan tu betul. Saya kata macam mana aku boleh jawab macam tu? Saya fikir kan. Rasa tak ada. Memory pun macam secara concrete thinking memory tu tak ada. Tapi rasa nak jawab macam tu. Rupanya saya belajar masa tidur. Kan lamalah juga nak menyedapkan hati tu kan. Sebab kita rasa itu cabaran besar saya sebab misteri. Intuiting suka misteri kan, keyword dia. Saya pun nak faham puzzle ni, kenapa aku tidur kan. Tapi belum lagi cara saya belajar matematik, Puan Nisha tak tahu. Masa saya sekolah menengah tu kan tak tahu intuiting kan. Saya terror maths tau. Saya selalu dapat 98, 100. Lepas tu masa form 5 tu kawan kata, kau nak jadi apa kau nak jadi pakar matematik, kau pandai betul lah matematik dia kan. Saya tak nak, aku tak nak jadi pakar matematik, aku nak jadi psikologi, saya kata kan. Tapi masa saya form 3, form 2 tu kawan tanya, macam mana awak belajar matematik, dia tanya. Saya rasa orang tu thinking kot. Saya kata saya tak belajar, saya tak buat latihan sebab saya malas. Saya nampak ciri intuiting saya lah, saya malas benda remeh dan leceh. Kan saya tahu nak cepat shortcut. Kalau suami saya inovasi pun, kenapa inovasi? Sebab nak shortcut supaya benda tu jadi sistem mudah, tak payah jawab soalan orang nak beli ibu kan, sistem jawab pump terus orang beli. Kami ada sistem lah. So saya cakap dengan kawan tu, saya kata aku tak buat latihan sebab aku malas, tapi aku baca. Kawan tu gelak. Matematik mana ada orang baca? Matematik kena buat latihan, dia kata. Tak, aku tak buat latihan sebab aku malas. Aku baca, saya kata. Tahu tak saya baca apa? Saya baca latihan kan, cikgu bagi latihan setiap hari. Latihan tu wajib kan. So optional buku ekstra saya tak pernah buat sebab saya malas. Jadi yang wajib cikgu suruh buat, katalah okay, hari ni jawab soalan ni, soalan ada 5 soalan. Saya pun jawab. So kita ada buku kan. So bila exam saya baca buku tu, soalan, jawapan. Bila saya baca soalan, jawapan tu saya tutup, saya pergi konsep. Line, sebab dia setiap line tu ada markah, kita tahu kan. Line ni betul, cara dia nak come out jawapan dapat markah. Line dia betul, okay. And then final jawapan dapat. So 3 markah contoh So saya tutup jawapan, okay. Line pertama, cara jawab kena macam ni. Tapi saya tak payah kira, itu shortcut tau. Saya tak payah kira, susah-susah sebab jawapan dah ada. Cuma saya nak tahu, betul tak line pertama, cara jawab, konsep macam tu. Saya pun pergi. Okay, kalau betul. Okay, confirm dah jawapan betul. Dah cara line pertama betul. So saya exam matematik saya baca soalan, tutup jawapan, saya bayangkan cara jawab soalan. So okay, lepas tu saya check, betul-betul. Saya pun terus kan. Memang saya score sampai best student matematik kan. Cuma konsep lah Yes, intuiting konsep. Dia tengok konsep, dia tahu. And then cuma kekurangan malas tu ada kesan. Bila SPM, at maths patutnya dapat A1 kan. Saya tak dapat A1, saya dapat C3 lah. Kenapa? Arti saya tengok sensing semalam saya dapat jawapan. Sebab sensing dia akan
buat sekali terus jadi. Dan dia ikut SOP kan. Dia tak suka nak explore. Wow, saya intuitif masa buat AdMath. Saya kan pemalas buat latihan. So benda tu jadi kesan masa exam sebenar. Bila exam sebenar, saya jawab soalan, saya buat jawapan. Lepas tu saya try buat jawapan cara B. Sama tak jawapan? Lepas tu try cara C. Sama tak jawapan? Mencuba-cuba. Ya Allah, tengah exam SPM sempat nak cuba-cuba. Gila kan. R&D masa exam. R&D sungguh. Lepas tu tengok jawapan, lah tak sama. Kenapa tak sama? Patah balik. Jadi saya satu soalan tu saya buat lama gila sebab saya nak nak yang the best lah konon kan, sebab siapa suruh gatal pergi cara B dengan cara C kan. So hasilnya saya tak jawab soalan habis. Tapi saya fikir kalau saya jawab habis saya memang boleh A1. Tapi sebab jawab tak habis, katalah dia soalan saya ada 6 kan, kita jawab 3 kan. Tapi dapat C3 okey lah kan. Tapi saya macam padan muka, try lagi. Padan muka, malas buat latihan. Matematik kena buat latihan supaya kita confident dan kita dah berlatih. Jadi memang kita confident lah. Ni kenapa tak confident? Sebab tak berlatih, malas kan. Tahu konsep-konsep dengan itu kekurangannya lah. Dan last minute tu saya perasan study last minute, dan SPM memang saya tak pernah study. Tapi sebab feeling tu audio kan, saya masa belajar tu saya rakam kan. Tapi masa sekolah menengah saya tak pernah tidur dalam kelas, ni universiti kan. So masa SPM tu saya just mendengar semasa dalam kelas, and then buat kerja sekolah yang cikgu bagi. Extra saya tak akan buat sebab saya malas. And then matematik saya rajin ajar orang. Sebab orang kan banyak tanya, sebab teaching tu jadi feeling saya tu saya ajar orang. So saya pandai sebab saya ajar orang. Saya ajar orang dengan saya baca buku saya je kan. Lepas tu saya tak study. Lepas tu 2 minggu sebelum SPM, saya tiba-tiba dapat macam dapat ilham kan, saya kena study. Saya pun duduklah study malam-malam ni. So intuitif memang terror malam sebenarnya. Ya, masa aktif dia. Rupa-rupanya kan. Lepas tu tiba-tiba tak tahulah memori datang, memori bayangan yang rakam masa dalam kelas. Lah ini yang cikgu ajar dulu kimia. Saya sains tulis kan, chemistry kan. Oh ini yang cikgu ajar dulu. Sekarang baru faham. Hari tu tak faham pun. Sepanjang 2 tahun tak faham pun, tapi okey lah, tak pernah fail kan. Ya Allah, kalau study daripada awal faham kan best. Maksudnya macam menyesal, kenapa lah tak study daripada awal maznah oi kan. Memang 2 minggu. Tapi Allah bagi, alhamdulillah, zaman dulu ada aggregate kan, saya dapat 10 aggregate. Kan, walaupun 2 minggu tapi tak tidur malam sangat lah kan. Lepas tu saya fikir, bila saya degree saya buat thesis pun sama, tak hantar kat supervisor, kesian supervisor saya. Satu semester 14 minggu kan, 7 minggu tu saya tak hantar apa-apa. So kawan saya supervisor yang sama, Mas, awak tak hantar ke? Kawan-kawan ni mungkin sensi kan, awal kan, tak, sebab saya malas kan. Jadi saya dah hantar Dr. Maznah kan, Dr. Maznah Baba, kena baiki banyak merah-merah ni, dia kata. Oh ya ke? Sudah, saya tak buat lagi ni. Tapi bila selepas minggu 7 tu baru saya buat. Saya buat, and then bila dah ambil collect data semua, saya nak hantar thesis terakhir tu, saya buat 2 minggu. 2 minggu chapter 1 sampai chapter 5 saya ubah sebab result saya lain T-test tu. So saya ubah objektif, saya punya literature semua ubah. So chapter 1 sampai 5 saya boleh ubah. Dan saya rasa itu sebab intuiting. Kita boleh tengok seluruh chapter 1 sampai 5 menyeluruh, dan kita boleh susun balik macam kita designer kan susun, tapi duduk buat 2 minggu siang malam. Dan masa tu tak duduk library dah, memang duduk kat bilik asrama lah sebab senang nak pergi tandas, nak buat air, nak tidur, lepas tu bangun buat balik kan. 2 minggu siap. Intuiting sangat tu. Memang belum lagi thesis yang PhD ni, perangai sama lagi, astagfirullahalazim kan, geram juga. Tapi itulah saya. Sebelum hantar untuk defense proposal kan, kita ada defense proposal kan, saya buat 2 siang 2 malam. 2 siang 2 malam habis saya hantar. Oh. Tapi kita rasa kalau tengok balik banyak kena baiki lah, tapi hantar lah kan, ingat senang nak hantar kan. Hantar tu macam kan, tapi 2 siang 2 malam. Tapi dalam hati kalau buat awal kan bagus sebab banyak lagi nak baiki. So sekarang benda tu tak baiki dah. Saya biar je kan, nak tunggu result baru saya akan baiki chapter 1 balik. Tapi supervisor marah lah kan, jadi kita hantar sebab nak supervisor senang hati kan. Gitu. Dahsyat lah saya rasa. Okay, saya nak tambah sebab masa slot insting semalam ada yang bertanya pasal 7 sense. Okay, orang intuiting ni 6 sense. Apa beza 7 sense dengan 6 sense tu Orang insting yang 7 sense ni, insting dia tanpa sebab. Orang insting tanpa sebab.
insting orang intuiting biasanya ada sebab. Dia dah ada maklumat, ada kajian, ada fakta dia yang lepas-lepas mungkin. Jadi nampak satu kita bahas kita istilahkan dia pandai project, buat projection ke depan. Itu insting orang intuiting ni, dia projection dia ke depan. Itu yang membezakan dia dengan orang insting yang bila orang tanya, kenapa kau rasanya tu? Dia tak ada jawapan biasanya. Dia rasa je. Okay, saya just nak jawab lah soalan yang semalam sebab saya tak nak jawab semalam sebab dia berkaitan dengan hari ni. Okay. Alright. Ramai dah makin aktif. Tengok makin bertambah rupanya orang view. Tengok nampak sangat intuiting kan? Makin malam makin aktif. Kan? Nampaknya kita kena buat sampai pukul 11. Makin aktif orang intuiting. Alright. Tapi betul macam Iman ada cakap tapi kena jaga kesihatan. Betul? Orang intuiting ni makin malam makin aktif. Tapi dia kena berhenti, terbaiknya dalam Stephen kita hadkan 11 malam. 11 malam supaya nak jaga organ hati. Organ hati ni adalah organ orang intuiting kena jaga lebih. Itu panjanglah ceritanya dalam kelas. Okay. Alright, seterusnya makin dah lah orang intuiting ni malam-malam. Tunggu. Okay, Puan boleh ceritakan sedikit berkenaan link tu tak ada kat situ Puan Nisha. Sebenarnya dia ada link tau. Betul, saya copy tak habis je. Dia ada macam saya tambah perkataan kan. Tapi tak apa, kalau nak ni nanti PM lah. Ya, intuiting kan last minute kan. So last minute tu sekejap je buat kan. Yang ni ialah program dari ibu pada ibu yang mana saya buat online. Saya rasa orang intuiting macam suami saya dia terror remote. Remote tu dari jauh. Dari jauh tu dia boleh handle lah. Kalau boleh saya macam nak jadi sensing yang berdepan, bawa puas hati kan. Tapi saya menerima keadaan PKP ni menyebabkan saya pun belajar online banyak. Sepanjang PKP tu saya banyak attend kelas online untuk PhD saya kan. So saya offer online experiential learning and releasing. So bila saya tengok kenapa saya pakai creative art dalam tu, saya akan pakai Play-Doh kan. Saya akan pakai art drawing. Bukan art drawing pandai lukis, no sebab kan saya kata saya tak pandai melukis. Seni saya bukanlah A kan. Tetapi kreatif ni untuk kita keluarkan subconscious mind kepada mind. Sebab mind ni bila kita berfikir, kita ada jawapan logik dan kita mungkin boleh menafikan kalau ada masalah, tak ada kan. Tapi dengan expressive art, sebab saya train dalam expressive art, bila saya tengok 2006 tu saya attend kursus banyak kan expressive art, rupanya sebab saya intuiting, kita percaya kita boleh cuba buat yang creative art kan. Masa saya pergi training tu kan sampai saya kata saya tak suka seni, saya tak pandai. Tapi bila buat saya macam dapat menghasilkan sesuatu kan. Bukan cantik tapi seni dalam tu kan. So rupanya sebab intuiting lah. Malah PhD saya pun dalam creative art kan. Rupanya sebab intuiting kan. So dalam creative art untuk mother ni kita nak express kita punya permasalahan dalaman yang kita mungkin pendam. Ataupun sedar atau tak sedar. Ramai orang sedar tapi ramai juga yang tak sedar. Jadi dengan creative art ni sebenarnya dia keluarkan subconscious mind tu konkret. Bila kita lukis kita takkan judge atau interpret big no untuk interpret. Tetapi bila anda keluar anda akan fikir sendiri dan analyse sendiri dan interpret sendiri. Oh mungkin macam ni kot. Tapi memang release lah, memang release. Saya dah biasa buat sebagai peserta, so baru saya ada confident nak buat sebagai trainer kan. Sebab saya attend lah course ni. Saya tengok sejam setengah elok lah, sejam setengah lepas tu rehat kan, dah minum air layan nana kan. So sambung sejam setengah lepas tu rehat 2 jam kan. Orang intuiting dia suka santai, dia tak suka stres sangat kan. Hopefully sejam setengah lah, kadang-kadang 2 jam tapi saya akan cubalah sejam setengah. Jadi sesi tu lebih pada ibu-ibu nak release lah, release secara experiential. Dan kurangkan ceramah lah, ceramah ni bagi input kat otak, kita faham tapi kita tak mampu nak release secara body tu. Kalau nak nanti PM lah saya bagi link daftar esok dan minggu depan. Okey, rupanya tak macam mana saya copy tak perasan pula ada ni. Dia tak sekali Tak apa, tak apa. Alright, boleh PM lah. PM direct dengan Puan Maznah Okey. Seterusnya ya kita pergi ke soalan rasanya terakhir dah ni. Okay. Terakhir dah kita. Soalan terakhir. Soalan terakhir kita hari ni. Bagaimana personality intuiting nak bangkit bermotivasi? Kalau dia tengah down, macam mana orang intuiting ni?
Apa yang dia perlu sebenarnya? Apa nak buat? Sebab beza set personality memang beza. So kita nak dengar daripada orang yang tweeting sendirilah. Apa dia buat? Okay. Alright, silakan. Okay, apa yang saya buat bila kita tahu ilmu Stephen tu, saya baca dan saya cuba buat lah dan kita nilai betul tak? Okay, jawapannya banyak betul lah. Stephen ni so far tak ada yang tak betul, semua maklumat dia betul. Pertama, kita sesuai tengok movie, kan movie yang kita suka lah. Kenapa movie, kita fikirkan kenapa movie sesuai dengan intuiting untuk dapat motivasi dan relaxkan. Sebab movie tu akan membantu dia untuk pergi ke dunia yang satu lagi, dunia lain lah kan, macam berangan, fiction, story. Kadang-kadang memang kita suka cerita masa depan dan cerita angkasa kan. Memang saya, kita orang punya ni kan warna biru dan langit kan. So memang masa form 3 tu memang nak jadi aeronautik kan, macam Puan Nisha lah kan, tapi saya tak jadilah. Pilihan ketiga saya aeronautik UTM Skudai, tapi saya dapat pilihan satu. Pilihan satu saya kan yang psikologi sikit tu kan, kan. Okey, jadi movie, tengok movie bantu kita untuk release dan kita masuk ke dunia satu lagi. Sebab dalam movie ni kalau saya tengok mungkin orang yang buat movie maker ni saya rasa mungkin ramai intuiting. Mungkin sebab dia boleh membayangkan, lepas tu dia boleh jadikan even kartun pun kan. Ada je kan. Jadi fantasi ni memang kegemaran kami. Masa kecil tu duk baca buku fantasi aje. Memang suka membayang puteri-puteri raja apa semua kan. So tengok movie membantu. Cuma kalau tanya saya suka movie yang love romantic. Yang mana suami saya tak suka. Kan kita ada Netflix kan. Jadi bila nak tengok sekali ni macam tak sama. Jadi movie suami saya memang yang saya tak cerita apa cerita Star Trek ke jenis-jenis gitu kan. Bila pergi panggung wayang jenis Star Trek macam tu, saya memang tidur dalam panggung wayang, walaupun panggung wayang tu bising gila saya akan tidur. Saya suka yang love romantic, Nur Kasih zaman-zaman pregnant tu kan, Nur Kasih filem telemovie kan, cerita kasih-kasih apa saya tak ingat lah, yang cerita daripada novel buku dia jadi filem. Memang itulah saya suka. Jadi movie membantu untuk kita release dan kita rasa rehat dan kita come back kepada diri kita lah. Itu satu. Yang kedua, saya rasa travelling. Saya rasa lah kami memang suka travelling. Kalau dalam love language tangki emosi kan kita ada 5. Bila bincang-bincang dengan suami, betul tak material kita tak kisah. Walaupun cincin saya hilang, kan hilang, intuitif suka hilang barang kan. Gelang kahwin pun hilang kan, beribu-ribu kan, punyalah hilang kan. Nak tak ganti? Nak juga, tapi tak. Kita lebih penting masa berkualiti, travelling together. Atau anak tak ada, hantar pengasuh, kita pergi tengok wayang kan. Ataupun travel jauh sikit, pergi Alostar pun dah rasa happy. Sebab dalam travel tu, kita orang ada banyak idea bercampah-campah. Kami lah so yang saya faham, travelling orang intuiting untuk dia dapat idea baru. Meluaskan pandangan, teringin nak pergi China, pergi Jepun, pergi Turki kan, pergi Mekah of course kan. Itu semua untuk meluaskan pandangan sebab kita suka benda yang luas dan nak menambah idea. Tapi yang saya faham kalau orang thinking dia travelling tu dia nak cari macam history ke, bukan history macam data-data kan. So semua orang mungkin suka travelling tapi travelling yang niat berbeza kan, hasrat kita lah. Lepas tu yang ketiga pada saya lah perkataan yang soothing kan, bila ada dengar perkataan tu mungkin sesama intuiting yang sama wavelength kita berkomunikasi, bergather kan, sama minat kan, kita akan rasa release. Ini sebab extrovert Puan Anisha kan. Jadi dapat perkataan yang soothing daripada sesama I intuiting, kita rasa lega perkataan. Mungkin sebab kita pun terror perkataan. Jadi sesekali kita down, kita nak dengar perkataan orang intuiting yang pandai berkata-kata, kita akan rasa feel good lah maybe. Lepas tu yang keempat, saya merasakan berpandangan macam mana nak bangkit motivasi tu emosi balik pada darah, pada saya lah. So kalau pada darah saya saya suka bersendiri buat kerja seorang, tapi bila satu tahap tu saya memang nak kena jumpa orang. Bila saya bagi ceramah kan, saya duduk jabatan JKN, dah duduk JKN ni macam banyak buat management, staff kan, banyak planning kan. So saya dah kurang jumpa passion. Saya cari cara untuk jumpa passion supaya saya release sebab kena jumpa orang kan. Lepas tu bila bagi ceramah, balik ceramah rasa macam membuat-buat tenaga dan semangat sebab ceramah tu ialah darah O saya. Jadi saya rasa cara nak bangkit motivasi pergi ke darah masing-masing. Kalau saya lah, sebab suami saya pun sama, walaupun suka buat kerja sendiri nak fokus, tapi sesekali dia kata kita ni makhluk sosial, jumpa kawan yang kita geng, bercakap, minum kopi, bersembang kan, anak-anak pun main.
kita balik tu rasa macam recharge. Memang kami lah kena jumpa orang. Kami lah berjumpa orang, kami akan bermotivasi dan bangkit semangat lah. Dan kelima saya rasa ilmu. Attend class pada kami, dan suami pun sama, suka explore ilmu. Tu cara thinking ilmu dia lain kan. Dia nak ilmu-ilmu kan, konkret kan. Kami ilmu untuk explore possibility. Jadi bila pergi kelas, saya suka sangat. Itu jadi me time saya. Saya belajar, saya rasa macam otak saya berkembang kan. Dapat idea and then saya belajar kan, dan ilmu tu bukan satu, dia kena banyak. Kami lah pergi banyak-banyak dan kita akan conclude kan, summarize, dan kita akan come out dengan satu new, kami lah intuiting satu new concept ataupun new idea yang kita boleh apply lah. Macam suami saya, dia beli tool banyak. Dia kata bila beli tool, abang beli sebab nak tengok tool ilmu tu apalah. Kadang-kadang tool ni abang dapat ni je, satu perkara 5% je. Abang beli yang kedua ni, abang bukannya belajar semua, dapat satu. Ini dapat satu, ni dapat satu. Bila combine, itulah yang dia nak. Sebab dia nak cari tool yang dia perlu, tak jumpa satu pun yang sebiji seperti kita nak. Tetapi bila kita beli banyak tool, kita boleh combine, kita jadikan, kita come out dengan tool kami sendiri. Yang tu tool lah, sebab suami saya technical sikit kan. So saya macam psikologi, tool tu ialah ilmu parenting lah. Saya pergi banyak, saya baca buku banyak, and then saya nilai dan saya come out dengan satu strategi yang eksklusif lah, yang saya rasa dah solid lah untuk saya buat masa ini kan. So kita share lah. So far sharing saya memang berdasarkan saya research sendirilah yang saya come out. Kan kita banyak idea kan, ada je teknik ni kan. Sebab kita kaya dengan idea. Itulah kelebihan kami. Itu kan? yang inovasi tu tadi. Betul. Ambil ataupun bahasa Stephen ni kita panggil mendaratkan idea. Idea sonok tu. Banyak. Dia hasilkan satu benda yang solid. Betul. Itu orang intuiting. Ada beza tau intuiting extrovert dengan intuiting introvert. Itu nak kita kena hadir kelas. Memang kena hadir kelas. Pergi kelas. Betul. Kan? Orang yang dah pergi kelas dia faham apa yang term-term kami guna sebenarnya ni. Kan? Kita just macam refresh jugalah sebenarnya ni kan. Right. Tapi macam darah tu kan, saya pun kadang sama juga bila jadi feeling sangat, kadang rasa macam rasa nak buat benda merepek sikit, nak sorang-sorang. B kan? B tu ada masa memang saya nak sorang-sorang. Betul. Kan? Walaupun feeling right. Okay. Sebelum kita nak ke pukul 11 ni, ada soalan tak? Saya tak nyempat nak. Betul, tengok movie. Ramai sokong ni, tengok movie. Ya, tengok movie. Macam mana kalau orang intuiting tengok dokumentari, okey tak? Suka ke orang? Saya suka. Saya tahu tak dokumentari bagaimana? Bukan dokumentari macam abah mertua kita, dokumentari sejarah tau. Sebab kita suspect dia sensing. Kami suka dokumentari yang analisis, mengkaji kenapa behind the, contoh penjenayah. Penjenayah kan misteri. Kenapalah dia buat jenayah? Pedofile. Kenapalah dia ni kan? Okay, pedofile tu saya tahu lah sebab saya agak faham benda tu kan. Tapi yang bunuh-bunuh kan. So kita nak tengok dokumentari tu sebab nak faham behind, dan saya akan kaitkan dengan parenting. Sebab saya dah ada teori sendiri bila saya buat sesi banyak. Saya nampak pattern. Kita kan intuiting tengok pattern. So bila dah buat berulang-ulang kan, patternnya sama je. Semua ada, sebenarnya ada masalah childhood lah dan parenting kan. So mental health ni ada kait dengan parent. Kan, jadi saya tengok dokumentari tu sebab saya nak tengok bahan yang dia dah sediakan final tu dah sedia. Tapi saya nak relate dengan idea saya yang teori sendiri. Match tak? Betul tak? Kan, sebab kita nak tambah idea kot. Tambah idea kepada teori sendiri. Saya ada teori tau dalam CV ni. Saya rasa orang intuiting dia berkecenderungan nak jadi macam sensi. Saya tengok ramai orang feeling berkecenderungan nak jadi macam thinking, walaupun thinking 20%. Itu macam saya lah. Itu teori saya. Tapi kawan-kawan saya akan kata no mas, no kan. Dia kata ni. Saya kata tapi saya yakin sebab klien saya depan mata, walaupun sensi macam intuiting kan. Lepas tu cikgu pengetua sekolah anak saya feeling, walaupun darah macam thinking sebiji. Kan kita kata jadilah feeling. Betul-betul Puan, saya pun setuju. Kita pun sebaik kita setuju. Marah Datuk Bahar kan. Atau tak apa kan. Sebab apa kan? Dia macam satu kepuasan bila satu personality tu dia dapat buat something yang mencabar bagi dia. Isu dia nak mengulang tu. Bila nak mengulang tak boleh bertahan lama. Dia macam saya, sebab saya lalui
Macam saya Betul. rasa saya susah nak lalui engineering tu, tapi bila dah lepas puas, tapi saya tak nak buat dah. Yes, betul. Dan Itu saya tambah dalam psikologi kita ada real self dan ideal self. So kita nak jadi kita real self memang intuiting yang kelang kelibut, last minute, idea bersepah-sepah entah apa pelupa kan. So kita ada nampak ideal di seberang sana sensing yang hebat gila, memang tak lupa SOP mencatat, kagum dengan orang sensing. Jadi kita ada dalam psikologi kan, kita memang akan ada nak jadi yang bukan diri kita, seberang sana yang kontra. Jadi that's why manusia ni dia memang akan bermasalah bila dia cuba menjadi bukan diri dia sebab dia tak terima dan dia nak jadi yang orang lain yang dia admire, macam dia kagum kan orang sensing ni setia kan, nak try lah jadi sensing kan. Jadi bila dia jadi nak cuba jadi orang lain, dia akan jadi bermasalah lah. Jadi betul lah Stephen, jadilah diri anda kan. Betul. Manusia kan tak puas hati macam katalah dia ada suami dia macam ni, dah bagus dah suami dia. Tengok suami orang tu romantic feeling kan. Kenapa lah abang tak jadi feeling macam dia romantic, dia announce selamat hari jadi, sayang cerita dalam FB, tapi abang tak pernah. Tapi abang tu intuitif, dia very personal kan, dia tak ada heboh, tak kecoh kan. Jadi kita ni tendensi manusia tak berpuas hati, kita memang nak jadi seberang sana yang kontra. Jadi stop buat macam tu, tak apa, saya jadi sensing juga kan, cuma kita come back pada diri kita. Macam Datuk Bahar katalah, jadilah diri kita 100% tu, memang hebat dah. Tahulah bila nak balik tu, nak jalan kembali tu. Jalan kembali lah. Stephen ni kita panggil jalan kembali, memang ada video jalan kembali tu. Dia kena balik, patah balik. Memanggil diri kita yang sebenar. Sebab tu saya bawa konsep sebenarnya dare to be yourself tau. Dia saya jumpa ramai klien, rupanya takut tau, walaupun tahu pasal Stephen ni, dia masih lagi nak berada dalam yang seberang tu tadi. Sedangkan kalau dia jadi diri dia sebenar, dia akan hebat 200-300 kali ganda. Saya dah mengalami lah bila nak jadi sensing, memang tak siap kan. So jadi intuiting memang semakin boleh berjaya lah. Macam suami saya pun dah jadi intuiting tu, dia berani. Intuiting berani ambil risiko kan, berani projection. Bila kita buat tu, kita boleh project tu, kita berani ambil risiko, actually okay. Tapi kalau orang lain tak berani ambil risiko macam kami, so masa itulah kita menjadi intuiting. Bila kita berani ambil risiko, cuba redah aja kan, hargai ilmu, tak berjaya pun tak apa, kita come back pada nilai hasrat kita tadi tu, ilmu. Sebab pengalaman tu tak berbayar kan, berbanding duit kan, macam tu lah. Betul, alright. Okay, nampaknya dah kita dah pukul berapa ni, dah pukul 11 dah ni. Makin aktif ni, banyak komen. Sungguh intuiting. Rasanya sampai sini saja. InsyaAllah yang mana soalan yang mungkin tak terjawab, InsyaAllah akan ramai trainer-trainer yang ada juga ni dalam live ni. Boleh bantu juga jawab. Dan insyaAllah siapa yang nak berminat dengan program-program yang kami share tadi, boleh contact. Yang program dengan Puan Mas boleh contact Puan Mas. Yang program online saya boleh contact saya. Dan alhamdulillah kita dah settle lah. Ni soalan dah habis dah ni soalannya. Cuma soalan penutup ni. Apa nasihat Puan Mas ni orang intuiting kepada intuiting? Penutup ni, intuiting kepada intuiting. Spesifik intuiting. Nah, bila tanya tu baru saya fikir spontan jugalah. So intuiting menjadi intuiting, kita jadilah diri kita lah, macam kita bincang malam ni kan, jadilah diri kita. InsyaAllah bila kita jadi diri kita, tapi sebelum jadi diri kita kena kenal dulu ciri-ciri diri kita dan kita sahkan betul tak, kan. So far pada saya semua ciri tu betul, kan. So kita kalau tak jumpa jawapan, kita carilah coach, trainer ramai tanya dia untuk bantu kita mengesahkan ciri tu memang intuiting ada. Dan kalau tak ada, maybe sebab persekitaran dan sebagainya. Tapi carilah diri anda, cari jalan jumpa, jalan pulang lah orang katakan, cari sampai jumpa, insyaAllah kita akan rasa puas dan bebas kan. Lepas tu yang kedua, kita ada support kan, insting macam saya, kita insting ni kan. So kita dapatkanlah support daripada orang insting, kita PM dia kan, minta dia ni dan sebagainya. Dan saya tahu mentor saya kena thinking, tapi saya jarang bertanya pada orang thinking kecuali saya perlu baru saya tanya kan. So sebenarnya semua MK di sekeliling tu membantu kita, kan, walaupun kita bersendirian kan. Kadang-kadang kita ego kan, kita malas nak kecoh lah kan.
atau entah apa kan. Kadang-kadang bukan belagak, dia jadi perasan. Bila saya present tu Dr. Bah kata orang intuitif memang perasan. Saya kata, oh ya ke perasan? Tak perasan. Tak perasan saya perasan kan. Jadi kita perlu down to earth. Down to earth maknanya kita pergi berpijak di bumi, buatlah exercise banyak-banyak, pijak rumput kan, itu bantu kita untuk stabilize kita punya energi kan. Dan juga saya dapati intuiting ikut darah lah. Ikut darah memang kita akan rasa release untuk emosi. Sebab emosi wanita memang pergi darah. Suami saya yang lelaki pun sesekali bila ikut darah memang dia rasa kepuasan. Tapi sekejap je lah. Tapi dia recharge kan. Dan support lah. Kita support orang feeling kan. Orang feeling dia mungkin whatever lah, tak tahu feeling kan. Tapi klien saya ramai feeling. Kita support dengan kita membenarkan apa dia nak cuba buat tu, sebab kita percaya dengan meredah dan cuba buat tu dia akan belajar sesuatu, dia akan come back. Kita support lah dengan perkataan. Kita kan terror perkataan. Jadi semoga perkataan kita adalah perkataan yang baik-baik. Saya pun kadang-kadang terlepas kan. So saya ajar diri untuk bercakap perkataan yang betul, yang tepat, yang soothing, yang baik-baik lah. Sebab semua tu dikira pahala kan. Jadi kalau kita rasa perkataan kita senang nak sebut yang tak baik, kita diamlah. Kan intuitif terror perkataan ya. So mungkin perkataan kita perkataan yang tak baik akan keluar. So kita belajar cara ketiga. Cara pertama mungkin perkataan tak baik. Cara kedua perkataan baik. Susah nak sebut perkataan baik. Cubalah cara ketiga, diam je lah. Kadang-kadang kita perlu diam. Diam pun banyak recharge tenaga kita juga. Sebab dia akan pergi kat otak untuk kita guna rasional otak kita lah. Betul. Terima kasih banyak-banyak Puan Mas. Sama-sama. Malam ni. Terima kasih Puan Nisha. Terima kasih Puan Nisha ajak kan. Saya ni orang kecil je kan. Siapalah saya. Awak lagi lah saya kalau Puan kecil saya ni. Saya kecil betul lah. Saya tengok trainer-trainer hebat-hebat belakang gitu kan. Tapi saya dunia saya sendiri saya dah pergi depan kan. Kan? InsyaAllah. Bakal ni kata InsyaAllah tahun ni tak, lambat lagi. 2 tahun lagi. Allah Akbar. Cabaran. Okey, tak apa insyaAllah. Yang macam Puan Mas saya nak share tambah sikit lah berkenaan kalau support tu kan. Dalam Stevie ni kita anjurkan supaya kita support personality yang kita sokong. InsyaAllah Allah akan sampaikan orang yang personality yang menyokong kita. Dia macam kaedah kita bersedekah lah. Kita tak expect kita sedekah pada orang tu, dia akan orang yang sama juga balas kat kita. Jadi dalam Stephen kita punya konsep macam tu. Itu yang nak kena faham teori sirkulasi tu, kena pergi kelas lah. Okey, alhamdulillah, kasih banyak-banyak Puan Masnah atas perkongsian malam ni. Minta maaf kekurangan salah silap kami sepanjang live ni. InsyaAllah kita jumpa lagi di live. InsyaAllah saya rancanglah untuk second round nanti. Itu lebih kepada ilmu-ilmu yang aplikasi dalam Stephen ni. Lebih kepada parenting, mungkin couple untuk anak-anak yang berkeperluan khas. Itu ada dalam Stephen juga dan bisnes. InsyaAllah kita akan bawakan orang-orang yang lain lah yang berkelayakan dalam bidang tu. InsyaAllah itu bulan 8 saya rancang. Terima kasih semua yang sokong sampai akhir ni. Intuiting juga ni. Last penutup dia intuiting. Sungguh last minute dia. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.